Ternyata setiap Muslim mukmin pasti tersemat di hatinya ingin ke tanah suci. Tidak kira apa keturunan, darjat, kemampuan, kesihatan, apatah lagi umur, pasti menanam cita-cita, sama ada kerana sejarahnya, kesuciannya, keberkatannya, kelebihannya, dan ganjaran kepada pengunjungnya. Persiapan sebelum ke sana. Memperbetul tujuan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu pekerjaan itu hanya menjadi ibadah dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diniatkan semata-mata untuk mematuhi perintah Allah. Caranya menepati syariat yang ditetapkan, tidak berlaku sebarang penyelewengan, dan ibadah wajib seperti sembahyang, berpuasa, berzakat dan lain-lain tidak ditinggalkan. Oleh itu, elakkan diri dari mengerjakan haji dan umrah kerana sebab-sebab sosial, ekonomi, politik atau tujuan-tujuan lain yang tersembunyi. Mendapatkan ilmu yang cukup. Setiap ibadah termasuk umrah yang dikerjakan tanpa ilmu adalah sia-sia. Ini kerana kerja-kerja ibadah tidak boleh dibuat secara ikut-ikutan sahaja. Seluk-beluk pelaksanaan ibadah umrah perlu dipelajari dan difahami supaya dapat dikerjakan dengan sempurna sewaktu di tanah suci tanpa bergantung kepada orang lain. Jordan, macam mana mereka pilih ke umur dalam mangkuk bagi kat Nabi tak? Mereka patahkan satu pelekah, kat pelekah tu ada banyak kurma dan mereka hidangkan depan Nabi SAW. Maka Nabi sendiri yang petik. Nabi sendiri yang petik buah kurma Ummu Jordan. Kalau nak tengok ada rasa yang halal, boleh rasa kat belakang. Membersihkan diri dari dosa. Sebelum berangkat ke tanah suci, bakal jamaah hendaklah bertaubat dengan meninggalkan serta-merta perbuatan yang telah menimbulkan dosa. Berazam dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Merasa kesal yang amat sangat di atas perbuatan dosa itu. Dan jika dosa itu ada kaitan dengan manusia, perlu mendapatkan kemaafan dan pernyataan halal bagi kesalahan yang dilakukan dan hak yang diambil dari manusia tersebut. Menjauhi amalan-amalan syirik. Menyengutukan Allah adalah merupakan salah satu dosa besar. Tidak selayaknya orang yang hendak menjadi tetamu Allah membuat kerja-kerja syirik seperti beramal dengan ilmu sihir, bergantung hidup kepada tangkal azimat dan sebagainya. Selain itu, bakal-bakal jemaah hendaklah menghindari sifat suka mengejar kebendaan dan kesenangan hidup sehingga meremehkan
soal halal dan haram, dosa dan pahala, syurga dan neraka. Memperbaiki akhlak dan menghindari sifat-sifat mazmumah. Tanah suci Makkah adalah tempat orang memperlihatkan peribadinya yang sebenar. Orang yang hendak menjadi tetamu Allah hendaklah mempunyai adab yang baik, sama ada dari segi perbuatan, percakapan, malah niat di hati. Sifat-sifat buruk seperti hasad dengki, sombong, takabur, panas baran, suka mendedahkan aurat, suka bermegah-megah, dan lain-lain hendaklah dijauhi. Menurut maksud hadis, hasad dengki menghapuskan amal kebajikan seseorang seperti mana api membakar hangus kayu api. Tanah suci Makkah juga adalah tempat pertembungan umat Islam dari segenap pelosok dunia. Sifat-sifat murni seperti sabar, ikhlas, syukur, tolong-menolong, ramah dan sebagainya akan dapat memudahkan interaksi sesama jamaah. Menggunakan sumber wang yang halal. Ibadah umrah adalah merupakan salah satu persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada diterima atau sebaliknya, ia bergantung kepada sejauh mana sempurnanya ibadat itu dilaksanakan dan sebersih mana pula wang ringgit yang digunakan. Pastikan wang ringgit yang digunakan untuk menunaikan umrah, tambah menambang, makan minum, penginapan dan lain-lain, malah yang digunakan untuk kehidupan seharian adalah dari sumber yang halal, lagi bersih dari sebarang penyelewengan dan penindasan. Mata pencarian yang haram selain dari berdosa boleh menyebabkan hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Berdoa dan bertawakal. Perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi segala perancangan makhluknya. Segala persiapan yang telah dibuat tidak dapat menjamin ibadah umrah dapat dilakukan dengan sempurna. Justru, para jemaah perlu banyak berdoa kepada Allah, memohon keampunan dan pertolongannya. Para jemaah juga sebaiknya memperbanyakkan sembahyang sunat menjelang keberangkatan dan juga sepanjang berada di tanah suci. Menjaga kesihatan jasmani dan rohani. Pelaksanaan ibadah umrah memerlukan kesihatan fizikal dan mental serta kestabilan emosi. Bakal jemaah hendaklah menjaga kesihatan, menerusi pemakanan yang baik dan seimbang, serta memperbanyak aktiviti riadah. Selain itu, jemaah hendaklah melatih diri supaya bersikap positif dan bijak mengawal perasaan.
Hmm.